Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini hari Selasa. Okay, 12 Oktober 2021. Okey, so kita dah masuk tema keempat, iaitu tenaga dan juga kelestarian hidup. So untuk untuk form 1 ni awak akan belajar temanya adalah tenaga dalam bentuk cahaya. Okey, tenaga cahaya. Okey, tengok dekat bawah ni, gambar kat bawah ni dia kata cahaya ialah sejenis tenaga. Cahaya ialah sejenis tenaga yang membantu kita melihat pemandangan dan objek di sekeliling kita. Tanpa cahaya, dunia akan menjadi gelap dan hidup kita akan menjadi suram. Sebab apa? Tanpa cahaya kita tak akan nampak. Mata kita ni boleh nampak. Pandangan kita ni adalah rangsangan daripada cahaya. Kalau tak ada cahaya, memang kita tak boleh nampak. Seakan-akan macam kalau awak duduk dekat dalam satu bilik yang gelap. Satu bilik yang gelap, awak tak akan nampak apa-apa sebab dia gelap. Kemudian dia kata kat sini, bersyukurlah kita kerana mempunyai cahaya dalam kehidupan. So kalau waktu siang kita ada cahaya matahari, waktu malam kita ada cahaya bulan dan juga cahaya daripada lampu. Sumber cahaya kita yang cahaya buatan kita lah daripada lampu. Kemudian kita tengok, ni kita masuk bab 8 dah lah, cahaya dan optik. Mengapakah langit dan laut kelihatan biru apabila matahari bersinar? Mengapakah dasar laut kelihatan cetek? Bagaimana bayang pokok kelapa terbentuk? Kalau awak duduk kat tepi pantai, awak duduk kat tepi pantai tu, pantai Balok ke pantai Batu Hitam ke tu, awak fikir, kenapa nampak laut tu biru je? Kemudian nampak dasar laut tu macam seakan-akan nampak je kalau yang jernih tu laut yang air yang jernih tu, so kita nampak dasar dia. Kenapa? Kemudian bayang-bayang pokok kelapa. Kenapa? Macam mana bayang-bayang tu boleh terbentuk? Kemudian soalan lagi adalah apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena ini berlaku? Sebab apa? Adakah pernah dengar optik tak? Pernah dengar ilusi optik? Ada yang disebabkan oleh ilusi optik, macam tu. So kita nak tengok dalam tajuk ni kita ada penggunaan cermin, sifat cahaya, pantulan cahaya, pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya, penambahan dan penolakan cahaya. So kita tengok seterusnya, kita ada bulletin sains. Fenomena pembentukan pelangi. Bagaimanakah pelangi itu terbentuk? Pemahaman kita mengenai cahaya dan warna bermula dengan siri eksperimen yang dijalankan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1672. Beliau merupakan orang pertama yang berjaya memahami fenomena pembentukan pelangi. Newton telah menggunakan suatu prisma untuk menyebarkan cahaya putih kepada komponen-komponen warnanya. So kita ada 7 cahaya, 7 warna yang bergabung menjadi suatu warna, iaitu warna putih, membentuk cahaya. So cahaya yang kita nampak tu sebenarnya adalah cahaya yang berwarna putih. Kemudian apabila cahaya itu disebarkan, itu yang dia berpecah menjadi beberapa warna yang membentuk warna pelangi lah. Sebab tu langit kita boleh nampak biru, air laut boleh nampak biru. Air laut adalah pantulan cahaya daripada warna langit yang berwarna biru. Dan sebagainya lah. Seterusnya kita tengok yang pertama 8.1. Tajuk
penggunaan cermin. Okey, kita melihat imej kita dalam cermin setiap hari. Okey, setiap hari Okey, tahukah anda apakah jenis cermin yang kita guna setiap hari? Okey, jenis cermin yang kita guna adalah cermin satah. Okey, permukaannya rata. Okey, so kita panggil cermin satah. Apakah jenis imej anda yang terbentuk dalam cermin satah itu? Okey, adakah imej sahih atau imej maya? Okey, imej sahih ataupun imej maya. Okey, ini dia nak tunjuk mengkaji dan membezakan imej sahih dan imej maya. Okey, apa dia imej yang ni kita bila buat uji kaji ni kita tahulah mana satu imej sahih dan mana satu imej maya. Okey, cikgu akan terangkan dekat sini tujuan mengkaji dan membezakan imej sahih dan imej maya. Okey, bahan dan rada sekeping cardboard hitam dan sekeping cardboard putih yang bersaiz A4. Okey, lilin, jarum peniti dan juga cermin. Okey, arahan yang pertama, guna jarum peniti untuk menebuk lubang pada sekeping cardboard hitam. Okey, susun bahan dan rada seperti dalam rajah 8.1 di dalam sebuah bilik gelap. Okey, dalam sebuah bilik gelap. Cardboard putih yang tidak ditebuk ialah skrin tempat imej akan terbentuk. Okey, so cardboard putih tu adalah dia punya tempat bayang-bayang akan terbentuk lah. Okey, perhatikan imej yang terbentuk pada cardboard kedua yang bertindak sebagai skrin. Okey, so imej yang terbentuk, imej lilin itu adalah terbalik. Okey, kenapa terbalik? Okey. Nombor 4, pilih seorang murid untuk berdiri di depan cermin seperti dalam rajah. Okey, perhatikan imej yang terbentuk. Okey, apakah imej yang terbentuk? Okey, soalan, adakah imej yang terbentuk imej sahih atau maya? Bandingkan ciri-ciri imej yang terbentuk dalam rajah 8.1 dan 8.2. Okey. So, yang pertama dia kata imej sahih ialah imej yang terbentuk pada skrin. Manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Okey, imej kita dalam cermin terbentuk di belakang cermin. Oleh itu, imej yang terbentuk pada cermin adalah imej maya. Sebab apa kita tak boleh pegang imej tersebut? Okey, tak boleh pegang. Yang kalau kita pegang tu, kita pegang cermin. Okey. So itu kita panggil imej maya. Jadi bila awak nampak bila awak tengok dekat cermin, tengok diri awak sendiri, awak akan nampak imej maya. Okey, kita tengok apakah ciri-ciri imej apabila cahaya melalui cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, kita ada 3 jenis cermin. Cermin satah adalah permukaan yang rata. Cermin cekung adalah permukaannya sedikit melengkung ke dalam. Okey, dia melengkung ke dalam. Kalau awak tengok cermin itu dia seakan dia melengkung ke dalam lah. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Okey, dia akan seakan-akan tersembul keluar. Okey, kalau boleh tengok apa tu? Kanta pembesar. Okey, kanta pembesar dia menggunakan cermin cembung sebab dia nak besarkan imej. Okey, yang ni aktiviti yang seterusnya lah. Okey, tujuan cikgu terangkan tujuan mengkaji ciri-ciri imej dalam imej satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. So bahan-bahan dan radas yang diperlukan 3 jenis cermin, kertas graf, lilin dan juga pembaris. Okey, arahan, letakkan sebatang lilin di atas sekeping kertas graf dengan jarak 4 petak. Okey, daripada cermin satah. 4 petak kertas graf daripada cermin satah. Kemudian, okey, perhatikan imej yang terbentuk. Adakah imej tersebut sama saiz atau lebih kecil atau lebih besar daripada objek? Okey, catatkan keputusan yang diperoleh dalam bentuk jadual. Okey, kita ada 3 jadual ni lah. Okey, cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, untuk cermin satah,
Okey, yang ni dia adalah dia punya ni Okey, untuk cermin satah, okey, imej yang terbentuk adalah sama saiz. Okey, cermin cekung, okey, disebabkan oleh dia melengkung ke dalam, jadi imej yang terbentuk adalah lebih kecil daripada objek. Manakala cermin cembung seperti kantau pembesar tu, dia akan imej tersebut akan jadi lebih besar daripada saiz objek Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Okey, dia kata cermin satah. Okey, cermin satah mengaplikasikan konsep pantulan cahaya seperti dalam rajah 8.5. Okey, sinar cahaya yang terpancar di atas cermin akan dipantulkan. Okey, so ini adalah cermin satah. Okey, kita tengok aplikasi cermin-cermin ni Okey, cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung aplikasinya dalam kehidupan. Okey, tahukah anda bahawa cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita? Okey, kita tengok cermin satah. Cermin satah membantu penari untuk membetulkan pergerakannya. Okey, cermin satah menjadikan ruang bilik kelihatan luas. So, untuk nampakkan menjadikan ruang lebih luas. Okey, dan juga membantu penari membetulkan pergerakan. Okey, dan boleh juga boleh juga letak kegunaan cermin satah untuk kita berhias diri lah. Okey, mempersiapkan diri kita kan. Nak tengok gigi kuning ke tak, gigi gosok bersih ke tak, makanan dekat celah gigi. Okey, yang mana yang nak pakai tudung, nak make up, nak pakai lipstick, eyeliner semua tu, okey, semua guna semuanya guna cermin satah. Okey, kita tengok pula cermin cekung. Okey, aplikasi cermin cekung dalam kehidupan. Okey, yang pertama, cermin cekung berfungsi untuk membesarkan imej bagi memudahkan seseorang untuk bersolek. Okey, kemudian yang kedua, cermin cekung digunakan oleh doktor gigi untuk melihat gigi pesakit supaya imej yang terhasil kelihatan lebih besar dan lebih dekat. Okey, so dia cermin cekung dia membesarkan imej. Cikgu salah yang tadi. Okey, cermin cekung dia membesarkan imej. Imej akan nampak lebih besar Okey, yang tadi cikgu salah lah. Yang ni tadi uji kaji ni tadi. Okey, cermin cekung, okey, imej akan nampak lebih besar daripada saiz objek. Okey, kita tengok pula cermin cembung. Okey, cermin cembung membantu individu memantau keselamatan diri di selekoh jalan yang berbahaya. Okey, cermin cembung di pasaraya dapat membantu pekedai untuk melihat setiap sudut pasaraya supaya dapat mengelakkan kecurian. Okey, so dia akan mengecilkan lah sebenarnya. Okey, cermin cembung dia akan mengecilkan objek mengecilkan imej. Okey, kemudian kita tengok okey, itu sajalah kot cikgu rasa hari ni. Sebenarnya ada banyak ni. Okey, cukuplah setakat itu. Kita berhenti dengan 3 jenis cermin cermin cembung, cermin cekung dan juga cermin satah. Okey. So kita sampai sini je lah. Okay, sampai sini je. Okey, nanti kita akan hari Rabu kita akan sambung dengan alat optik. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.